Okay. Okay, salam sejahtera dan salam integrasi nakli dan akli. Alhamdulillah bertemu kita pada petang ini, pada Isnin yang mulia ini untuk bersama-sama dengan para panel kita bagi siri kedua diskusi Sains Islam yang dianjurkan oleh Institut Sains Islam Universiti Sains Islam Malaysia. Saya selaku moderator anda pada petang ini, Dr. Nuriza Roslan, juga bertindak sebagai timbalan pengarah di Institut Sains Islam USIM, akan bersama-sama para panel kita untuk membicarakan mengenai tajuk diskusi Sains Islam kita pada petang ini. Tajuk yang diberikan adalah pendekatan nakli akli, solusi kesejahteraan OKU Rabbani. Bersama-sama para panelis kita iaitu Dr. Haji Nora Khairi bin Muhammad Raus, iaitu pengarah Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum USIM. Kita juga ada Dr. Nur Azirah Salahuddin, pakar telinga hidung tekak daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Dan juga bersama-sama kita Dr. Muhammad Najmi bin Khairuddin, pakar mata daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Okey. So, apa khabar kepada para panelis kita? Alhamdulillah. Okey, Ustaz Nur Khairi, Azirah dan juga Dr. Najmi. Okey, terima kasih daripada kami di ISI USIM kerana sudi meluangkan masa dan juga berkongsi kepakaran untuk kepada semua pada petang ini. Okey. Untuk berkenaan dengan tajuk kita pada untuk hari ini, kita di dalam bulan puasa atau bulan Ramadan ini, kita sebenarnya di hujung minggu bulan Ramadan iaitu dan kita semua sedia maklum bahawa bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan 1000 kemuliaan, dan di hujung-hujung bulan inilah di hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan inilah semakin kita cuba membanyakkan lagi ibadah kita. Dan istimewanya bulan Ramadan ini adalah merupakan di mana bulan turunnya Al-Quran, iaitu panduan untuk kita semua. Namun berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, bagaimana pula dengan golongan ataupun mereka yang tiada keupayaan untuk mendengar, melihat, malahan bersuara. So, apatah lagi untuk membaca bagi memahami isi kandungan kalam Allah ini. Oleh itu, tanpa berlengah masa lagi, saya ingin menjemput para panel kita untuk bersama-sama kita berdiskusi mengenai tajuk kita pada hari ini, dan saya ingin mulakan dengan menjemput Dr. Azirah, iaitu pakar ENT kita. Bolehkah Dr. Azirah untuk berkongsi bersama-sama dengan kita apakah yang dimaksudkan ataupun dikatakan OKU ataupun orang kurang upaya pendengaran ini, dan berkongsi dengan kita bagaimana ianya boleh berlaku sebenarnya. Dipersilakannya Dr. Nur Azirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tajuk, Puan Moderator, kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam perbincangan kita pada hari ini. Sebelum saya menerangkan sedikit about OKU pendengaran, izinkan saya menerangkan sedikit bagaimana proses pendengaran itu terhasil. Di slide saya ini menunjukkan gambar rajah rentas telinga kita. So apabila terdapat rangsangan bunyi, bunyi tersebut akan dikumpulkan oleh cuping telinga kita dan akan disalurkan ke ear canal, iaitu corong telinga. Telinga bunyi ini akan menggetarkan gegendang telinga, di mana getaran ini akan disalurkan ke telinga tengah
melalui tulang-tulang kecil ataupun tulang ossicle di telinga tengah. Di dalam telinga tengah kita mempunyai organ deria pendengaran di mana mechanical impulse akan ditukarkan kepada electrical impulse. Oleh itu, electrical impulse ini akan dihantar ke bahagian otak yang bertanggungjawab dalam proses pendengaran, dan di situlah bunyi tersebut akan ditakrifkan sebagai pendengaran. Bagi menjawab apa itu OKU pendengaran, dia dikatakan di mana apabila individu itu tidak dapat mendengar dengan jelas di kedua-dua telinga tanpa menggunakan alat pendengaran, ataupun seseorang itu tidak dapat mendengar langsung walaupun dengan bantuan alat pendengaran. Mengikut data daripada WHO, sebanyak 5% daripada populasi di dunia ini memerlukan rehab pendengaran untuk masalah pendengaran ini. Daripada data WHO juga, WHO menganggarkan menjelang tahun 2050 lebih daripada 7 juta populasi akan mengalami masalah pendengaran, di mana risiko masalah pendengaran ni akan meningkat dengan usia kita. Orang yang ada masalah pendengaran juga boleh ataupun layak memohon kad OKU dengan mendaftar di Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu terdapat beberapa kategori yang melayakkan seseorang itu untuk mendapat OKU kad. Okay. Kategori pertama iaitu apabila seseorang itu mengalami kehilangan ataupun masalah pendengaran kedua-dua belah telinga, di mana dia akan diambil kira sekiranya tahap pendengaran bagi dewasa melebihi 40 desibel, ataupun manakala bagi kanak-kanak pula tahap pendengaran yang melebihi 30 desibel, di mana di telinga yang lebih baik berdasarkan purata 4 frekuensi yang dinyatakan. Kategori kedua pula apabila seseorang itu mempunyai ataupun mengalami single-sided deafness ataupun a profound unilateral hearing loss. Maknanya individu tersebut dia mempunyai masalah pendengaran di sebelah telinga sahaja. Dia hanya akan diambil kira jika tahap pendengaran telinga tersebut sangat teruk, iaitu melebihi 90 desibel di telinga tersebut. Dan yang kategori ketiga apabila seseorang itu mengalami kecacatan telinga kekal ataupun mempunyai sindrom yang berkaitan dengan telinga atau pendengaran. Contohnya microtia. Microtia ni apabila seseorang itu mempunyai masalah cuping telinga yang tak normal, saiznya lebih kecil ataupun struktur yang normal tidak terhasil, tidak terbentuk. Atresia pula merujuk kepada ketiadaan lubang corong telinga, dan anosia bermaksud orang yang tidak mempunyai cuping telinga langsung. Sindrom-sindrom lain yang berkaitan dengan masalah telinga dan pendengaran adalah seperti Treacher-Collins, Golden Heart Syndrome, dan juga Down Syndrome. Down Syndrome ni agak common yang semua orang tahu. Dia cenderung untuk mengalami masalah pendengaran disebabkan kanak-kanak Down Syndrome ni mempunyai corong yang lebih sempit dan tendensi untuk mempunyai pengumpulan cecair di telinga tengah. Itu saja dari saya untuk menjawab soalan yang pertama. Azira, okay. So bermakna untuk OKU pendengaran ni, Dr. Azira, ianya bukan sahaja boleh berlaku sejak lahir, betul ya? Kiranya mereka yang telah dewasa pun boleh jadi cacat pendengaran ni, betul ya, Dr. Azira? Betul, sebab untuk mengalami masalah pendengaran ni dia boleh berlaku pada bila-bila usia saja.
sejak dari kandungan, dari lahir dan juga selepas kelahiran. So antara sebab-sebab yang boleh berlaku ketika dalam kandungan lagi mungkin disebabkan genetic factor, iaitu genetic factor ni kita boleh dibahagikan kepada hereditary or non-hereditary. Dari segi hereditary pula iaitu mewarisi, 30% daripada kanak-kanak ini mempunyai sindrom yang saya telah sebutkan pada awal tadi. Antara sindrom-sindrom lain yang selain itu adalah seperti Bruchio-Otorhinus syndrome, Alport syndrome, Stickler syndrome dan macam-macam lagi. Dalam kandungan juga antara sebab lain boleh juga terjadi disebabkan oleh infection masa dalam kandungan, intrauterine infection, contohnya rubella, cytomegalovirus. Ketika proses kelahiran juga ada risikonya, seperti kalaulah baby tersebut mengalami kelemasan ketika kelahiran, juga boleh efek dia punya pendengaran. Sebab-sebab lain contohnya infection di telinga tengah, itu agak common ya, sebabnya bila orang yang ada chronic otitis media, gegendam dia bocor, jadi proses pendengaran tu akan terganggu. Bila di peringkat dewasa ataupun usia yang lebih tua, masalah pendengaran ni boleh berlaku disebabkan contohnya trauma, jika seseorang itu mengalami aksiden, ada tercedera di bahagian tempurung di dekat dengan telinga yang boleh mencederakan organ telinga dan juga saraf telinga. Selain itu certain ubat juga boleh menyebabkan ototoksik dan lainnya yang agak common disebabkan faktor umur lah. Okey, terima kasih Dr. Nazirah atas penerangan dari sudut perubatan mengenai bagaimana kecacatan pendengaran tu boleh berlaku ya, maupun dari kecil ataupun bila kita dewasa. Right. So terima kasih Dr. Nazirah. Kita bergerak kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Nazmi, pakar mata kita. Assalamualaikum Dr. Nazmi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Liza. Salam. Okey. Terima kasih Dr. Nazmi. Saya nak bertanya ya, pasal tadi kita dah dengar mengenai OKU pendengaran. Okey. So mungkin Dr. Nazmi boleh berkongsi pula pandangan mengenai bagaimana terjadinya OKU mata ini pula. Terima kasih Dr. Nazmi. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua panel dan para pendengar sekalian. Kalau Dr. Azira tadi dia bermula dengan tunjuk gambar anatomi kan. Saya tak ada gambar anatomi nak tunjuk. Tapi apa yang saya boleh terangkan secara ringkas, mata kita ni sebenarnya terdiri daripada banyak komponen. Kalau kita duduk nampak kat luar ni, kita hanya nampak mata putih, mata hitam, kelopak mata, itu saja. Tapi sebenarnya mata kita ni dia terdiri daripada saya boleh simpulkan lebih kurang 10 komponen utama yang perlu sihat setiap komponen tu untuk menjana penglihatan yang jelas kan. Daripada depan mata kita ada kornea, kita ada anterior chamber, kita ada kanta mata, kita ada gel di dalam mata, seterusnya kita ada retina, lepas tu kita ada saraf utama dan otak juga. So kita memerlukan semua komponen-komponen ini untuk sihat agar penglihatan kita boleh dijana dengan baik. Okey, kalau kita tengok kepada definisi orang kurang upaya ataupun kurang upaya penglihatan, so secara umumnya kurang upaya penglihatan ni boleh dibahagi kepada dua kategori yang utama. Yang pertama kita melihat kepada ketajaman penglihatan tu sendiri. Ketajaman ni maksudnya kalau dalam bahasanya ialah visual acuity. So kalau kita pergi ke klinik-klinik ataupun kita jumpa dengan doktor mata ataupun optometris kedai cermin mata di luar, nak tak nak dia mesti akan test kita punya tahap penglihatan menggunakan Snellen chart. Chart yang warna putih yang ada huruf-huruf atau nombor-nombor dan dia akan minta kita baca satu mata demi satu mata. So Allah jadikan mata kita ni ada dua, kiri dan kanan, dan kita kena test pun satu persatu untuk tengok fungsinya. So kalau kita boleh baca hanya huruf yang paling besar,
ataupun kita boleh baca hingga huruf yang paling kecil di chart tersebut dan kita akan dikategorikan penglihatan kita berdasarkan kepada berapa banyak kita boleh baca. Oleh itu kategori pertama orang kurang upaya penglihatan ni ialah sekiranya dia mempunyai masalah dari segi ketajaman penglihatan. Dan benda ni akan menjejaskan dari segi kualiti penglihatannya. Kategori kedua pula, orang kurang upaya penglihatan ni kita boleh kenal pasti dan kategorikan sebagai orang dari segi medan penglihatan. So sebagaimana kita tahu, mata kiri kita maupun mata kanan kita bukan hanya pandang tengah saja. Kan? Kalau anda kata kita pandang tengah, kita masih boleh nampak di sisi kita. Yang kawasan sisi ni semua kita panggil sebagai medan penglihatan sisi. So medan penglihatan kita kalau normal sepatutnya kita boleh tengok mencapah macam ni, lebih kurang satu mata boleh tengok 170 darjah. Okey, atas dan 170 bawah, begitu juga kiri dan kanan. So kategori kedua orang kurang upaya penglihatan ni, kalau anda kata medan penglihatannya kurang daripada 20 darjah, iaitu dia hanya boleh nampak di kawasan tengah saja, so penglihatannya sempit. Ini adalah kategori kedua. Dan berdasarkan kepada perbincangan antara doktor mata dan Jabatan Kesihatan Masyarakat, so terdapat beberapa kategori. Maksudnya ada yang buta dua-dua belah mata, ada yang buta teruk di sebelah mata. Semua ni diperincikan di dalam borang OKU penglihatan dari Jabatan Kesihatan Masyarakat bagi membolehkan seseorang itu berdaftar dengan JKM untuk mendapat kad OKU. Dan satu yang saya suka ingatkan ialah OKU card ni dia hanya boleh diberikan atau ditandatangan sekiranya kehilangan penglihatan dari segi ketajaman maupun medan tadi adalah kekal. Maksudnya setelah kita dah maksimum dari segi perubatan, kita dah merawat. Jadi adakah bermaksud orang yang tak ada kad OKU ni penglihatan dia okey? Tak semestinya, sebab mereka masih boleh juga mendapat penglihatan yang tidak bagus tetapi tak ada kad OKU sebab masih di dalam rawatan. Okay, dan rawatan ni kadang-kadang makan masa yang lama, boleh jadi minggu, bulan dan tahun. Itu adalah dari segi definisi secara umum untuk kurang upaya penglihatan. Kalau kita tengok pula kepada punca kenapa seseorang sakit boleh mendapat kurang upaya penglihatan, secara umumnya kita bagikan kepada dua kategori. Kategori pertama ialah yang memang dia lahir dah ada dah masalah pada mata. Dan kategori kedua ialah apabila masa lahir normal, lepas dia lahir tu dia dapat apa-apa keadaan yang menyebabkan penglihatan dia terganggu atau terjejas. Dan saya suka juga untuk bahagikan punca-punca ni kepada dua. Satu bahagian kanak-kanak, satu dewasa. So kalau yang bagi mereka yang memang lahir saja sudah menghadapi masalah mata dan mereka ni nak tak nak memang akan mempunyai masalah baik dari segi medan penglihatan ataupun ketajaman penglihatan tadi, mereka ni adalah selalunya dirujuk di bawah pakar mata kanak-kanak. Dan antara penyakit-penyakit yang boleh disebabkan oleh masalah ini ialah pertama boleh kemungkinan congenital glaucoma. Congenital tu ada perkataan yang datang, maksudnya dia lahir-lahir je dah ada. Ataupun congenital cataract sebagai contoh, selaput pada mata. Setengah baby yang lahir tak cukup bulan, mereka yang premature boleh dapat retinopathy of prematurity, iaitu dia dapat masalah pada retina yang disebabkan oleh keadaan dia lahir tidak cukup bulan, pun boleh juga menyebabkan masalah-masalah ini. Dan ada sebilangan kecil juga mereka yang lahir dengan struktur mata yang tidak normal. Mereka ni kita diagnose sebagai anterior segment dysgenesis sebagai contoh, ataupun ada coloboma. Ini semua adalah merupakan medical term, tapi secara umumnya ia adalah keadaan di mana baby tu lahir memang ada tidak normal pada struktur-struktur mata yang menyebabkan penglihatannya terjejas sejak daripada awal lagi. Okey. Kalau kita tengok pada kategori kanak-kanak tetapi dia lahir normal dan kemudian dia menghadapi masalah dari segi penglihatan, kebiasaannya ataupun kebanyakan mereka ni adalah merupakan kategori pesakit yang ada masalah rabun. Baik rabun jauh atau rabun dekat. Dan masalah rabun ni selalunya kita sebagai ibu bapa lah, sebagai contoh, biasanya hanya akan dapat detect apabila seseorang budak itu mula
membaca atau pergi sekolah ke pergi tadika, bila dia komplain barulah sebagai ibu bapa kita akan bawa doktor pergi check. Tetapi kadang-kadang kalau anda kata kita dah terlewat sebab umur 7 tahun, 8 tahun tu agak lewat sebenarnya untuk kita kalau detect masalah rabun, dan mereka ini kalau kita tak rawat segera boleh menyebabkan kepada kurang upaya penglihatan sekiranya berlakulah dan tidak dirawat. Bagi mereka yang kategori dewasa pula, punca-punca kurang upaya ni biasanya disebabkan oleh masalah penyakit. Dan penyakit-penyakit antaranya katarak sebagai contoh, ataupun kencing manis pada mata yang tidak dirawat dan tidak dipantau, glaukoma, ataupun penyakit retina yang disebabkan oleh usia yang meningkat ataupun kita panggil dalam medical termnya sebagai age-related macular degeneration. Dan satu yang agak common juga yang menyebabkan hilang upaya penglihatan di kalangan dewasa dan sedikit tu adalah retinitis pigmentosa. Maksudnya dia adalah masalah yang congenital, yang lahir-lahir dah ada tapi peringkat awal dia tak ada masalah ni. Bila dah semakin tua, dah semakin berumur, baru masalah ni akan timbul dan menyebabkan kurang upaya penglihatan. Dan satu kategori terakhir yang saya suka sangat nak kongsi ialah trauma ataupun kecederaan pada mata. Saya boleh jadi pada siapa-siapa sahaja. Tapi sebabnya di klinik-klinik mata kalau kita tengok kan memang akan ada je dalam sebulan tu 1 ataupun 2 bulan sekali ada je pelajar-pelajar atau budak-budak anak-anak kita yang datang sebab kecederaan pada mata. Kecederaan simple je. Sebagai contoh dekat sekolah dia duduk sebelah-sebelah dengan kawan dia kan. Kawan dia tengah pegang gunting. So tengah-tengah pegang gunting, kawan lagi seorang panggil kat belakang. Dia pun pusing. Gunting tu seret mata dia. Habis cedera, luka pada mata kan. Benda simple tapi sebenarnya dia boleh mendatangkan kecederaan yang sangat serius pada mata yang akhirnya boleh menyebabkan hilang penglihatan. Ataupun saya ada satu kes pernah dapat pesakit ni umur 5 tahun. Dia tak ada kucing. Tapi dia suka main dengan kucing jiran dia. So dia ada satu hari tu dia pegang kucing dia kan. Sambil-sambil cakap-cakap dengan kucing tu tak tahu mood tak baik ke apa, dia cakar mata. Kena dia direct dekat mata hitam. So akhir sekali adik ni kena buat operation. Tetapi akhir sekali hilanglah penglihatannya. Banyaklah macam-macam sebenarnya kecederaan yang kita tengok dari hari ke hari yang boleh menyebabkan penglihatan hilang. Kalau orang dewasa pula biasanya hilang penglihatan ni adalah lebih kepada kecederaan sekiranya anda kata motor vehicle accident lah, kecederaan kemalangan jalan raya lah. So itu antara punca-punca utama yang biasa kita lihat kepada kehilangan penglihatan. Okey, terima kasih Dr. Najmi atas penerangan yang lengkap tadi ya. Berkenaan dengan apakah yang dikatakan OKU penglihatan dan juga bagaimana ianya berlaku dan punca-punca yang boleh menyebabkan terjadinya OKU penglihatan ya. Okey, so kita ke isu yang seterusnya. Okay, so kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana pendengaran kita ataupun penglihatan kita boleh hilang disebabkan beberapa faktor, right? So saya tujukan soalan ini kepada Dr. Azirah. Apa pandangan Dr. Azirah mengenai cabaran yang dilalui oleh golongan OKU pendengaran ini? Mungkin Dr. Azirah boleh kongsi pengalaman Dr. Azirah sendirilah bila patient datang kepada doktor in terms of cabaran mereka dari sudut fizikal ataupun adakah mereka juga ada cabaran dari sudut mental development, sebab tadi Dr. Azirah ada cakap pasal Down syndrome juga boleh ada isu berkaitan dengan pendengaran mereka ya. So mungkin Dr. Azirah boleh ulaskan sikit. Terima kasih. Okay. Dari segi masalah developmental, untuk pendengaran ia sangat berkait rapat dengan pertuturan. So jika seseorang ataupun kanak-kanak itu tidak didiagnose
tapi tidak dirawat dari awal, maka jika dia tidak dapat mendengar dengan baik, dia akan mengganggu perkembangan pertuturan. So at the end, kalau patient tu especially yang dah tahap yang teruk, maknanya severe to profound, kalau dia tidak dirawat awal, dia akan boleh mempunyai cabaran dalam komunikasi, di mana dia tidak dapat bercakap secara normal, akhirnya akan berkomunikasi secara menggunakan sign language. So selain itu, jika dia mempunyai masalah kecacatan dari segi anggota yang boleh nampak di luar, iaitu contohnya jika kanak-kanak tersebut mempunyai microtia, dia akan memberi akan menyebabkan kanak-kanak tersebut mungkin merasa low self esteem. Maknanya dia akan cuba menjauhkan diri daripada masyarakat. Maknanya dia akan akan mengalami social withdrawal. So selain itu juga dari segi pembelajaran, jika dia tidak dapat mendengar dengan baik, of course kita akan tahu dia akan ketinggalan dalam pelajaran. Jadi jika bila pembelajarannya terganggu, of course kognitif dia pun akan affected juga ya. So there is a study daripada National Institute for Aging mengatakan especially di kalangan orang-orang tua, golongan yang mempunyai masalah pendengaran ini akan mempunyai cognitive decline yang lebih cepat berbanding orang normal. Ini boleh efek dia punya memory, concentration, dan risiko dia adalah lebih tinggi untuk dapat dementia berbanding orang normal. So dari segi sosioekonomik pula, masalah orang-orang yang ada masalah pendengaran ni, kita tahu the employment rate dia adalah rendah berbanding orang biasa lah. So tapi dengan adanya permohonan kat OKU, bila kita ada berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, of course golongan-golongan ini mempunyai keistimewaan tersendiri, di mana di certain sektor ataupun di certain tempat pekerjaan dia mempunyai kuota yang tersendiri untuk mendapat kerja. Begitu juga dalam segi pendidikan ya. Di sekolah seperti mana yang kita tahu, golongan OKU ini mereka diberi kelebihan especially masa exam ya, diorang diberi kelebihan untuk menjawab soalan lebih masa berbanding orang biasa. Dan di Institut Pengajian Tinggi juga, mereka ni mempunyai keistimewaan di mana untuk kemasukan ke universiti mereka juga mempunyai kota tersendirilah. Dari segi mental pula, of course study have shown that golongan-golongan yang kurang upaya pendengaran ni mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah mental seperti depression. Selain itu, mereka juga akan mempunyai perasaan anxiety, maknanya bila dia nak masuk di ataupun bercampur socialize dengan masyarakat, oleh kerana dia orang rasa takut, dia tak boleh mendengar dengan baik, jadi benda-benda ni contribute kepada anxiety. Dan kadang-kadang bila dicuba nak bergaul tetapi tak dapat nak bersama-sama, mungkin dia akan rasa frust dan ada perasaan irritable mengenai masalah pendengaran dia ni. Selain itu juga saya ingin sentuh sedikit about hearing aid ya. Kita tahu bila kita ada masalah pendengaran, salah satu solusi yang kita berikan kepada pesakit adalah dengan memakai hearing aid. So cumanya hearing aid ni ada masalah dia bila masyarakat kita mempunyai stigma terhadap hearing aid. Sebab tu kebanyakan patient-patient yang ada masalah pendengaran, mereka refuse ataupun menolak untuk memakai hearing aid, kerana bagi mereka bila pakai hearing aid ni adalah untuk orang pekak, orang cacat. Tak semestinya, kerana orang normal juga yang mempunyai masalah pendengaran juga diberikan hearing aid.
Jadi benda ni juga memberi cabaran kepada pesakit-pesakit ya, kerana perasaan memakan hirit itu rasa macam satu yang memalukan. So benda ni patut dibetulkan lah. Tak semestinya orang yang memakan hirit itu adalah orang pekak. Itu saja, moderator. Terima kasih Dr. Nur Azira. So the key point di sini adalah bila doktor sebut tentang diagnose awal dan juga intervensi awal lah untuk memberi rawatan kepada mereka golongan OKU pendengaran ya. Okay. Saya terima kasih Dr. Azira. Saya bertanya pula kepada Dr. Najmi berkenaan dengan isu yang sama untuk golongan OKU penglihatan ni. Silakan Dr. Najmi. So sekarang kita bercakap mengenai cabaran Liza. Okay, so cabaran ni untuk mereka yang ada hilang upaya penglihatan, cabaran dia berbeza-beza mengikut apa? Pertama mengikut tahap. Sebab kita tahu tahap penglihatan pun berbeza-beza. So kita tak boleh klasifikasikan semua orang yang ada hilang upaya penglihatan ni sebagai buta. Memang ada. Tapi maksudnya ada yang hilang upaya penglihatan dia hanya tahap sederhana, ada yang teruk, ada yang tak nampak langsung kan. Dan kita pun ada dua mata, ada satu mata okey, satu mata tak okey, berbeza juga cabarannya. So kalau kita tengok daripada sudut fizikal, mata ni sebenarnya adalah panca indera yang penting. Semua panca indera penting, tapi bagi saya kalau mata ni dia punya main kepentingan utama dia ialah untuk mobilisasi atau pergerakan. So bagi mereka yang menghadapi hilang upaya penglihatan, mereka akan menghadapi kesukaran untuk bergerak. Sebab kita nak bergerak terutamanya kita perlukan penglihatan yang baik. Terutama kalau kita pergi ke tempat-tempat baru yang kita tak pernah pergi kan. Tetapi mereka-mereka yang hilang upaya penglihatan ni untuk memudahkan pergerakan mereka selalunya menggunakan deria-deria dan panca indera lain seperti pendengaran ataupun sentuhan dengan lebih baik lagi berbanding kita yang boleh melihat dengan baik ni. Okay. Kalau kita tengok daripada sudut mental, ia berbeza lagi sekali bergantung kepada punca kenapa mereka ini hilang penglihatan. Sekiranya para satu pesakit ni memang hilang penglihatan daripada lahir, sejak daripada lahir lagi. So maksudnya mereka memang tidak ada langsung deria penglihatan daripada awal. Kebanyakan daripada mereka ni lebih mudah untuk menyesuaikan diri sebab mereka memang dah lahir-lahir tak ada kan. Tetapi bagi mereka terutamanya yang umur remaja hingga ke umur 40-an macam ni yang aktif age group yang perlu bekerja, perlu belajar ataupun perlu melakukan banyak aktiviti. Kalau peringkat awal penglihatan dia elok, tiba-tiba untuk atas apa jua reason sama ada penyakit ataupun kecederaan menyebabkan dia hilang penglihatan baik satu mata, apatah lagi kalau dua-dua mata hilang penglihatan. So mereka ni hilang penglihatan secara tiba-tiba akan memberi kesan yang lebih besar kepada mereka lah. Akan mengganggu dari segi tugasan ataupun kerja harian mereka. Tetapi kalau kita tengok bagi mereka yang dah berumur, sebagai contoh dah 70-an atau 80-an yang hilang upaya penglihatan disebabkan oleh penyakit. So pengalaman saya dengan mereka ni, mereka tidak terlalu terkesan dengan hilang upaya penglihatan ni. Kadang-kadang kita suruh pergi, ini boleh daftar kad OKU ni kalau penglihatan macam ni, tapi mereka sendiri yang kata macam tak apalah doktor, kita pun dah umur dah lanjut kan. So mereka biasanya tidak sangat terkesan. Tetapi kalau kita bercakap dari segi aspek rohani pula, bagi mereka yang berumur umur yang agak lanjut ni, mereka akan cuba untuk mencari jalan bagaimana untuk membolehkan diri mereka lebih aktif dari sudut rohani, seperti kalau yang Islam tu macam nak mengaji kan, benda-benda tu yang lebih utama bagi mereka lah. Itu kalau menjawab dari segi cabaran Liza.
at the moment untuk Dr. Najmi lah, adakah ada apa-apa teknologi untuk membantu mereka yang cacat penglihatan ni? I mean, is it possible to see again? Kalau kita bercakap mengenai, selalunya kalau macam orang, saya kata tadilah, orang yang dah didaftarkan sebagai OKU kan, maksudnya dia dah dapat dah kad OKU. So maksudnya dia sudah maksimum tahap penglihatan dia setelah rawatan, baru kita boleh daftar. Kalau dia masih dalam rawatan, kita tak boleh sign lagi kad OKU dia ni. So maksudnya kalau dia dah didaftarkan sebagai OKU penglihatan, itulah tahap terbaik penglihatannya. Dan untuk dia dapat lebih baik, kita dah tak ada ikhtiar lain. Tetapi ialah macam dunia teknologi kita ni kan semakin canggih apa semua. Memang ada banyak, kalau kita boleh google lah, tengok macam-macam alat-alat baru yang direka khas untuk orang-orang yang ada OKU penglihatan ni untuk membantu. Mungkin tak membantu penglihatan, tapi sebagai contoh ada satu company ni dia buat cermin mata berbunyi. Maksudnya cermin mata tu bukan untuk melihat, tapi cermin mata tu ada kamera. Kamera ni untuk ambil gambar real time keadaan sekitar dan dia translate apa yang ada kat depan dia tu dalam bentuk bunyi. Sebab orang yang hilang penglihatan ni kalau mungkin dia ada pendengaran, so mungkin sebagai contoh dia AI lah, basically guna AI lah. Kalau contoh dia ambil bil, sebagai contoh dia ambil bil, dia tak nampak bil, tapi dia tunjuk kat kamera tu, dia tanya berapa bil. Kamera tu menggunakan maklumat AI tu, dia boleh bagi tahu, oh, bil elektrik awak banyak ni, banyak ni, banyak ni. Sebagai contoh. So antara inovasi-inovasi yang ada. Lepas tu kita tahu kalau orang yang hilang penglihatan ni dia mesti bergantung kepada walking stick kan. Kayu untuk agak jarak, untuk bergerak, untuk tengok ada rintangan di hadapan atau tak. So ada yang latest dia orang buat kayu smart walking stick dia panggil. So smart walking stick ni dia ada GPS kat dalam dia boleh connect dengan phone kita. So ini antara benda-benda lain yang membantu, bukan untuk membantu melihat tapi membantu untuk dia mobilisasi dan bergerak. Satu lagi yang sampai ke pengetahuan saya ialah sebab kita tahu punca kita tadi boleh jadi kita ada masalah dari segi ketajaman penglihatan tapi kita punya medan penglihatan okey. So mereka ni pun dikategorikan sebagai OKU penglihatan, tapi medan penglihatan sisi kita ni kalau kita tengok dia tak seberapa terang dengan medan penglihatan tengah. So apa yang alat ni buat, dia boleh enhance ataupun dia boleh tingkatkan potensi medan penglihatan sisi kita ni untuk bantu untuk kenal pasti ataupun melihat dengan lebih baik lah. Ini antara teknologi-teknologi yang ada lah, dan saya yakin banyak lagi di luar sana dan akan ada macam-macam lagi. Tapi setakat ini tidak ada lagi teknologi ataupun alat yang boleh membantu sehingga boleh menyebabkan orang yang tidak dapat melihat ni dapat melihat semula. Setakat ini tidak ada lah. Okey, terima kasih atas penerangan tadi Dr. Najmi. So saya tujukan soalan yang sama kepada Dr. Azira. Okay, tapi dari sudut pendengaran untuk Dr. Azira, so soalannya adalah boleh, sebab tadi Dr. Azira ada menyatakan rawatan ya. Okay, so adakah ini bermakna mereka yang OKU pendengaran ni boleh dirawat sehingga pulih sepenuhnya pendengaran mereka? Okay. So sebelum kita nak tahu rawatan, kita mesti tahu kos dia apa. Penyebab masalah pendengaran tu. Kalaulah penyebabnya adalah disebabkan infection ataupun masalah mekanikal, maknanya abnormal di certain structure di dalam anatomy telinga kita, ada rawatan yang sepatutnya boleh diberikanlah. Contohnya kalau ada gegendang bocor, so kita boleh buat operation untuk menutup lubang gegendang tersebut. Tapi kalaulah masalah itu telah melibatkan saraf ya, saraf selalunya ia tidak dapat dibetulkan atau dikembalikan fungsi saraf itu. Tetapi
mungkin Liza nak tanya, katalah orang tu dilahirkan dari kecil lagi, maknanya dia memang dah pekak, maknanya dia profound. Okay, so sebab tu sekarang ni salah satu program yang diadakan di serata dunia adalah Universal Neonatal Hearing Screening, di mana semua kanak-kanak yang dilahirkan akan menjalani ujian saringan pendengaran supaya kita dapat detect awal macam yang saya cakap tadi, dia masa pendengaran ni akan affect kita punya pendengaran pertuturan. Jikalau kanak-kanak tu dilahirkan memang tak dengar langsung, maknanya pekak lah, profound ni. So kita ada satu lagi device yang boleh membantu pendengaran kanak-kanak tersebut dengan melakukan operation dan memasukkan alat nama cochlear implant. Okay, tetapi untuk seseorang itu dapat menjalani operation ini, dia memang perlu melalui pelbagai prosedur lah. Salah satunya yang pertama, first step, walaupun kita rasa hearing aid tu mungkin tak benefit kepada dia, kanak-kanak tersebut mesti pakai hearing aid dulu supaya kita nak tengok dia punya compliance pakai alat tu ke tidak. Sebabnya hearing aid tu, cochlear implant tu sendiri, dia dari luar dia ada alat macam hearing aid juga. Mungkin saya boleh sharekan macam mana rupa hearing cochlear implant tu. Okay, so ni antara hearing aid yang available sekarang. Kita ada hearing aid behind the ear, maknanya ada alat di luar belakang telinga, atau juga kita ada hearing aid in the ear, maknanya the whole thing hearing aid tu dekat dalam. So ini memang kita melalui bila pakai alat dia memang akan amplify kita punya hearing, tapi menggunakan fisiologi atau mekanisme yang macam orang normal. Cumanya dia menguatkan bunyi. Beza pula dengan cochlear implant. Cochlear implant ni kita masukkan alat, maknanya dia ada dua bahagian. Satu prosesor di luar yang kita nampak dekat luar ni, dan juga satu lagi receiver. Receiver ni maknanya kita masukkan electrode terus ke telinga tengah. Maknanya bila patient tu mendengar, dia tak akan dengar lagi, dia akan bypass telinga luar dan telinga tengah. Ini antara salah satu yang advanced teknologi yang sekarang ni kita pakai lah. Tapi masalah alat ni tak semua orang boleh dapat. Bila dia mencapai certain kriteria, dia baru dia boleh. Sebab apa? Kita kena betul-betul pilih. Sebab alat ni terlalu mahal. Dia lebih mahal daripada sebiji MyBee. Harga dia dalam 80 ke 90 ribu satu alat. Kalau dua telinga ada beratus ribu. So that's why kalaulah pesakit yang melalui program cochlear implant under Kementerian Kesihatan Malaysia, memang dia sangat strict lah dengan pemilihan kandidat untuk dapat cochlear implant. So yes, kalaulah orang tu sudah tua dah tua, dia memang ada profound, dah pekak langsung tak boleh dengar, tetapi sebelum ni dia dah ada speech development. Maknanya patient ni ada masalah pendengaran atau pekak selepas dah develop speech. Maknanya kita panggil post-lingual. So yes, dia boleh dirawat dengan kalaulah mula-mula kita agak, of course kita first step bagi hearing aid dulu. Kalaulah patient tu dapat benefit dengan hearing aid, maknanya kita akan go on patient continue dengan hearing aid. Unless patient tu tak benefit from the hearing aid, then the next step is cochlear implant. Yang seperti yang saya tunjukkan dalam gambar ni. Okay, terima kasih Dr. Azira. Okay, so kita telah dengar pandangan daripada dua pakar kita, okay, iaitu pakar mata dan juga pakar telinga, right? Sekarang kita bergerak pula untuk mendengar pandangan daripada Dr. Nora Khairi, okay, selaku pengarah UMI USIM. Okay, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan AISI.
Okay. Ya, Tadi saya tertarik Dr. Najmi ada sebut ya Ustaz pasal mereka yang hilang penglihatan bila menjelang usia tua ataupun usia senja makin hilang penglihatan mereka, dan juga sebersedikit boleh menggugat pada mereka yang ingin pada usia senja mereka ingin meluangkan lebih masa untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari lebih banyak mengenai agama ataupun baca Quran. Okay. So daripada situ saya ingin bertanya kepada doktor, Ustaz mengenai pandangan terhadap apa pandangan Ustaz terhadap cabaran untuk mereka yang OKU pendengaran ataupun OKU penglihatan ini terhadap sokongan ilmu agama Islam. Apakah pandangan Ustaz dan apakah cabaran-cabaran yang Ustaz yang mereka hadapi untuk mempelajari ilmu agama ataupun mendalami Islam ini pada pandangan Ustaz lah. Dipersilakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama yang wafat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala petang yang berbahagia ini, petang bulan Ramadan ini kita dapat berkongsi kaitan dengan topik perbincangan kita tentang solusi berasaskan pendekatan integrasi nafsi dan akli. Berkaitan tujuan kita adalah bagaimana kita nak membantu komuniti OKU ini yang dalam konteks disebut OKU Rabbani. Dan apabila kita menyebut saja OKU Rabbani ini, kalimah OKU tadi dah diterangkan oleh doktor tadi dah menyentuh tentang apa sebenarnya maksud OKU tersebut. Dan apabila kita sebut tentang Rabbani ini, inilah di antara matlamat utama kita untuk melahirkan OKU ini. Dia bertuhan, sebagaimana kita mendapat nikmat kita untuk baca Al-Quran, nikmat kita untuk hidup bersyariat, begitu jugalah komuniti OKU ini dia juga memerlukan sentuhan-sentuhan spiritual. Sebab dalam konteks kehidupan kita ini, pertama ni kita kena ketahui bahawa isu OKU ni adalah isu, it is a labeling, maknanya dikategorikan sebagai OKU sahaja. Tapi kalau kita fikir balik dalam-dalam bahawa kita ni dalam hidup kita ni kita ni ada dua, sama ada kita ni calon jenazah ataupun calon OKU. Maknanya kita juga sampai masa dan ketikanya jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, maka kita juga ada ketidakupayaan kita dari sudut pandangan kita, ketidakupayaan kita dari sudut pendengaran kita, dan akhirnya kita juga dikategorikan sebagai OKU jugalah. Maknanya disebabkan oleh ketidakupayaan mungkin faktor yang lebih utama di situ adalah faktor usia yang menyebabkan kekuatan mata kita, kekuatan mendengar kita akan menurun. Dan akhirnya saya ingin membawa balik kita dalam konteks kita ini, dalam hidup bertuhan ini. Kita bawa ayat Allah Subhanahu wa taala, mungkin selalu kita baca setiap malam dalam surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-23, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia bagi hint kat sini. Allah Subhanahu wa taala tanya dan Allah Subhanahu wa taala jawab. Allah tanya kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang sebenarnya yang menjadikan kita ini daripada tak ada kepada ada. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita asam pendengaran, deria pendengaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-absar, deria penglihatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hati, untuk kita menilai perilaku iman kita melalui hati ini. Dan akhirnya Allah kata
qalilan ma tashkurun. Maknanya sebenarnya tak ramai pun yang perasan bahawa ini adalah antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar terhadap kita. So dalam konteks ini pertamanya apa jua dalam ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, saya nak bawa para pendengar, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, nak bawa balik melihat, menelusuri balik terhadap kalimah al-ibtila, maknanya ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan ada sebahagian kita Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan hilangnya panca indera pendengaran, dan ada sebahagian kita diuji dengan hilangnya panca indera penglihatan, dan ada juga yang diuji dengan disebut sebagai kecelaruan dari sudut sama ada genetiknya ataupun dari sudut pemikiran dan sebagainya, yang akhirnya menyebabkan gangguan dari sudut normalisasi dia sebagai manusia itu sedikit terganggu. Tetapi apa yang kita kena faham dalam konteks ujian ini, kita kena melihat dari sudut pandangan yang indah. Apa yang disebutkan dengan pandangan yang indah ini, di mana apabila kita melihat balik dalam konteks kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita kena tanya balik diri kita, siapa yang sebenarnya menguji kita? Kalau kita dapat jawapan dia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita, yang menguji kita dan sebagainya, maka settle masalah. Itu pertama, settle masalah. Yang keduanya, kita nak bawa balik kepada masyarakat, khususnya ibu bapa yang dikurniakan dengan anak-anak istimewa ni, apa jua ujian sebenarnya, dia balik kepada 3 asas pokok iman kita, 3 asas pokok agama kita, iaitu pertamanya adalah disebut sebagai akidah, pokok akidah. Yang keduanya disebut sebagai pokok syariah, yang terakhirnya disebut sebagai pokok akhlak ataupun tasawuf. Dan ketiga-tiga ini kita mengambil inspirasi daripada surah Al-Insyirah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan kepayahan, dan di sebalik kepayahan itu ada kemudahan. Dan di sini kita melihat dalam konteks 3 asas pokok utama agama kita itu, berdasarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, di sebalik kepayahan, kesusahan itu adanya kemudahan. Maka apabila kita melihat dalam pokok iman kita tadi itu, dan dalam konteks kita ini sebagai ibu bapa, konteks kita sebagai individu yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena balik kepada iman. Di mana kita menyebut bahawa jika sekiranya kita melihat OKU ini, ujian ini dari sudut akidahnya, maka kita akan melihat Y yang pertama, yusr, kita sebut tadi kan, inna ma'al usri yusr. Y yang pertama itu adalah merujuk kepada kita kena yakin bahawa anak istimewa ini ataupun ujian ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan musibah. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia akan merujuk balik kepada aspek ataupun pokok yang kedua dari sudut pokok syariat. Dan dalam konsep yang kita kata US tadi itu, kita akan merujuk kepada usaha. Usaha kita untuk memperkenalkan anak-anak kita, anak-anak istimewa ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena ada usaha. Kalau kita bawa anak-anak tipikal kita untuk pergi kelas itu, kelas tuition, kelas dan macam-macam kelas kita bawa, begitu juga hak kepada anak-anak istimewa ini perlu didedahkan. Bukan nak kata mereka ini, anakku ni anak syurga, maka dia stop kat situ. Maknanya dia kata anak syurga, dia stop kat situ. Yes, mungkin kemungkinan dalam hadis Nabi SAW pun menyebut bukan sekadar anak istimewa sahaja anak syurga, tetapi anak-anak yang belum baligh juga dikategorikan sebagai anak-anak syurga. Maknanya apabila mereka ini cabut nyawanya ketika mereka ini dalam usia muda, tanpa baligh lagi, maka mereka ini adalah sebahagian daripada ahli syurga. Maka dalam konteks ini kita jangan sampai kita letakkan titik noktah menyatakan bahawa anak ini adalah anak syurga, maka tak perlu dah nampak apa-apa. Kita just bagi makan, minum, pakaian dan sebagainya, khalas, sampai ke situ. Tapi
kita kena ingat bahawa dalam tubuh kita ini bukan sekadar ada deria yang 5 ni sahaja, tetapi ada lagi deria batin yang memerlukan kepada siraman-siraman ataupun yang memerlukan kepada makanan-makanan rohani. So dalam konteks ini kita melihat bahawa anak-anak istimewa ini, anak-anak OKU ni, walaupun kita lihat dalam konteks dia boleh bercucuk tanam contohnya, dia boleh buat itu, boleh buat ini, tetapi akhirnya kalau kita lihat dengan lebih mendalam, jiwa mereka ini kosong. Jiwa mereka ini kosong. Itu sebab kita kena ada usaha untuk memberi mereka ataupun memberi pendedahan mereka ini kepada agama. So dalam konteks ini kita nak melihat bahawa sejauh mana persoalannya, sejauh mana kita sebagai ibu bapa, sejauh mana kita sebagai komuniti OKU itu sendiri yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memperjuangkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan sekadar memperjuangkan hak manusia, tetapi kita kena memperjuangkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifir paling mudah apabila kita memperjuangkan hak Allah, dia automatically Allah Subhanahu Wa Taala akan memperjuangkan hak manusia. Sebab dia Tuhan kita. Tetapi kadang-kadang kalau kita ini memperjuangkan hak manusia, kalau tanpa ada landasan syariat, maka kita akan kemungkinan sebahagian daripada kita akan terseleweng daripada makna hakikat sebenarnya perjuangan tersebut. Maka perjuangan untuk manusia sebagai manusia dan sebagainya, tetapi lupa bahawa perjuangan yang sebenarnya adalah kita nak menyempurnakan, memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya adalah dari sudut aspek akhlak ataupun tasawufnya. Kita sebut tadi kan 3 perkara tadi itu asas agama kita. Maka kalau kita lihat dalam konsep yusr, YUSR tu R tu akhir sekali membawa kita kepada pemahaman kita tentang redha di atas segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebagai manusia ini kita nak letak pemahaman kita dalam konteks kita bertuhan ini, pertamanya adalah iman. Konsep utamanya adalah konsep iman. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang uji? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan menyatakan kepada Allah, kepada manusia, bukan sekadar kita menyatakan bahawa kepada manusia bahawa kita mempunyai masalah yang besar, tetapi kita nak cerita pada masalah tersebut, wahai masalah, aku ada Allah yang maha besar. So kita nak tukar kita punya mindset kita supaya kita melihat dalam konteks kita ini sebagai khalifah, dalam konteks kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertuhan, maka setiap gerak laku kita, setiap panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita kena dijalankan ataupun digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab dalam ayat yang saya sebutkan tadi, di akhir ayat itu Allah kata wa qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Maknanya tak ramai sebenarnya orang yang bersyukur. Sebab dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim ini, Nabi SAW dalam hadis ni dia letak 2 benda dia. Hidup kita ini ada 2 perkara dia nak jadi seorang muslim yang hakiki. Pertamanya dia kata apabila kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat, maka kita kena bersyukur. Dan keduanya, Nabi SAW menyatakan bahawa apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena bersabar. Dan ini adalah ciri-ciri orang-orang yang dijadikan sebagai mukmin sejati, iaitu apabila diberi nikmat dia akan bersyukur, dan apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia akan bersabar. So dalam konteks yang kita nak sebut tentang OKU dan agama ini, yes, cabaran-cabaran mereka ini untuk mendapatkan hak mereka untuk beragama ini, ya alhamdulillah kita melihat dewasa ini kita dah melihat ada sedikit perubahan dari sudut masyarakat kita. Sebab dalam konteks OKU ini suka saya menyatakan bahawa 2 benda yang disebut di dalam surah Abasa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Abdullah ibn Maktum datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhsha. Maknanya dalam keadaan Abdullah ibn Maktum takut nak belajar agama dan sebagainya. Dan yang keduanya,
apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa itu ayat yang ke-10, wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha, dan kita ini ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlengah-lengah untuk menyantuni Abdullah ibn Maktum. Apa yang kita boleh dapat dalam konteks wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha ini, iaitu pertamanya bagaimana kita nak melahirkan masyarakat kita ni masyarakat yang Rabbani juga. Maknanya masyarakat yang mempunyai hati jiwa, yang mempunyai empati untuk membantu, bukan berlengah-lengah. Sebab ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menyatakan bahawa masyarakat kita ini perlu cakna OKU, perlu ada bukan sekadar simpati tetapi memerlukan kepada lebih lagi iaitu empati. Dan begitu juga yang keduanya, kita kena melihat dari sudut yang pertama kita sebut masyarakat kena cakna, dan keduanya OKU itu perlu diperkasa. Bukan sekadar kita sebut tadi bahawa OKU ini hanya memperjuangkan tentang kebajikan dia, tentang dasar 1% pekerjaan dan sebagainya, tetapi dia juga kena memperjuangkan tentang OKU dan agama. Itu sebab kalau kita lihat pemerhatian saya, kita lihat kita dah banyak dah perjuangan aktivis OKU ini berasaskan, kita sebut tadilah human right, kita berasaskan social model, berasaskan right based dan sebagainya. So bagi saya sudah sampai masanya untuk kita bukan kita ke hadapan tetapi kita ke belakang. Ke belakang macam mana kita ke belakang? Maksud dari ke belakang itu melihat balik fundamental kita, melihat balik agama kita yang banyak memberi ruang dan peluang, banyak siri-siri episod Nabi SAW menyantuni komuniti itu, di mana kalau kita melihat dari sudut yang kita sebut sebagai lihat ke belakang itu, kita lihat dari sudut agama kita, terokai Al-Quran, terokai hadis, terokai kalam-kalam para sahabat dan para salafus salih, dan melihat bagaimana Islam ini memperlihatkan OKU itu bukan sekadar kecacatan dia, tetapi melihat OKU itu adalah tanda kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq Al-Musawwir. So dalam proses kita nak solusi yang nak kita mendepani cabaran-cabaran OKU ini, yang saya letakkan dua perkara ini, iaitu pertamanya dari sudut bagaimana kita nak melahirkan masyarakat kita yang cakna OKU, dan yang keduanya bagaimana kita nak memperkasakan komuniti OKU ini. Maka dengan dua solusi ini, insya-Allah apa jua halangan-halangan, apa jua cabaran-cabaran yang mendatang berkaitan dengan OKU itu, insya-Allah dia akan dapat diatasi dengan jaya. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penerangan tadi, mengenai cabaran-cabaran oleh OKU kita dalam mendalami ilmu agama Islam ini. Dan saya berpandangan, boleh saya katakan melalui apa yang Ustaz telah sebut tadi tu, kita boleh simpulkan bahawa Al-Quran dan hadis sesungguhnya adalah sebagai panduan yang lengkap, bukan sahaja bagi kita umat Islam, tetapi Al-Quran juga dilihat dari golongan ini, untuk golongan ini sebagai telinga dan mata mereka, iaitu untuk melihat dan mendengar dengan hati mereka melalui Al-Quran dan hadis sebagai panduan. Jadi saya simpulkan daripada apa yang Ustaz bagi tahu tadi. Mungkin Ustaz boleh kongsikan pandangan Ustaz. Baik, apabila kita sebut tentang agama kita, fundamental kita, saya tertarik dengan apa yang boleh kita eksplorasi dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran berkaitan dengan OKU satu persatu dari sudut kategorinya. Allah sebut summun bukmun umyun fahum la yarja'un. Allah kata orang yang peka, orang yang summum, yang peka, bukmun orang yang bisu, summun bukmun umyun orang yang buta,
dan disebut lagi dalam ayat-ayat yang lain, laisa 'alal a'raj, laisa 'alal du'afa, banyak lagi kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang menjurus kepada komuniti OKU itu sendiri. Dan apabila kita telusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan dapat dua sudut yang berbeza. Pertamanya sudut yang kita sebut sebagai sudut yang positif, di mana ayat-ayat ini adalah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala yang menyebut tentang buta, pekak, bisu, orang yang tempang, orang yang lemah dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan sebenarnya. Dan perumpamaan itu bukanlah sebenarnya hakikat buta yang sebenarnya. Tetapi buta yang sebenarnya adalah dari sudut yang negatif, iaitu dari sudut bagaimana orang yang mempunyai penglihatan tetapi tidak menggunakan penglihatannya. Orang yang mempunyai pendengaran, dia tidak menggunakan pendengaran. Orang yang mempunyai pertuturan, dia tidak menggunakan pertuturan dia itu ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala redai. So, kedua-dua persepsi ini kita dapat melihat dari sudut positif dan negatif. So, cantiknya ayat Allah Subhanahu wa taala ini apabila menggambarkan satu-satu itu bukan disebut secara hakikat. Maknanya kita kena fikir tentang apa yang nak disampaikan, mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita boleh explore dalam mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Abasa. Walaupun dalam konteks surah ini Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tadilah memalingkan muka dia daripada berdepan dengan Abdullah ibn Maktum. Pertama ni kita kena faham, ini adalah ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya wahyu surah Abasa, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendepani kaum kafir Quraisy, ketika itu pembesar-pembesar Quraisy. Dalam dia ada Abu Lahab, Abu Sufyan dan sebagainya. Maka ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan bahawa jika sekiranya aku dapat berdakwah dengan pembesar-pembesar Quraisy ini, dia memeluk Islam, maka yang lain itu akan memeluk Islam. Itu ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tegur juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So, mesej yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, pertamanya nak menyatakan kepada kita bahawa teruskan usaha dakwah kalian, maknanya bagi tahu kat kita, tapi jangan tinggalkan komuniti. Jangan tinggalkan komuniti. Begitu juga dengan apabila kita sebut tentang mesej utama tentang surah Abasa ni, yang paling jelas sekali adalah muliakan OKU dengan agama. Sebab apa? Dengan agama lah kita dimuliakan oleh Allah. Dengan Al-Quran lah kita dimuliakan oleh Allah. Sebab kalau kita lihat dalam konteks masyarakat kita sekarang, OKU yang kita lihat ni, contohnya kita tengok adik Qayyim kan, kita punya Johan Musabaqah Tilawah Al-Quran kita, adik Qayyim dari Kelantan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cacat penglihatannya. Kalau kita lihat dari sudut rasional masyarakat, persepsi masyarakat, kalau adik Qayyim ini dia tak ada Al-Quran, dia tak boleh baca Al-Quran, dia tak mampu berlagu, bertaranum Al-Quran, maka adik Qayyim ini dia akan jadi macam anak-anak OKU penglihatan yang lain. Tetapi perasan tak, Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan adik Qayyim ini, muliakan kedudukan adik Qayyim ini sebab apa? Sebab ada Quran tadi. Sebab ada Quran di tadi. So, dalam konteks ini kita nak bawa masyarakat memahami bahawa dalam hidup kita ini tak ada apa yang membezakan kita melainkan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, iaitu ketakwaan itulah yang sebenarnya yang membezakan kita dari antara satu sama lain. Bukanlah disebabkan dia mempunyai penglihatan, dia ini tidak mempunyai pendengaran dan sebagainya, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala nilai hakikat yang sebenarnya adalah dari sudut ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat penglihatan itu, dan kita kena lihat efek balik kepada diri kita. Sejauh mana kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri
pendengaran, penglihatan, akal dan sebagainya untuk kita membantu komuniti-komuniti ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Baik-baik manusia itu adalah mereka yang mampu untuk memberi manfaat kepada orang lain. So dalam konteks ini kita kena gali balik khazanah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk kita merawat. Itu sebab dalam Al-Quran kita dalam bulan Ramadan ini dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kami turunkan Al-Quran ini di dalamnya ada sifat dan di dalamnya juga ada rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimah syifa daripada kalimah rahmat. Nak menunjukkan kepada kita bahawa mereka yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala perlu syifa dalam hati dia. Syifa ini ulama membahaskan ada dua. Satu syifa dari sudut kita punya fizikal kita dan satu lagi syifa itu dari sudut spiritual kita. Maknanya kalau kita nak rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu hidayah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kena kejar hidayah itu. Kena ada usaha untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan itu nak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kena berusaha menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, tulus hatinya untuk mendambakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Atas perkongsian pandangan tadi. Okay, so dan tahniah juga kepada Kumpulan Pendidikan UMI atas saya difahamkan Kumpulan Pendidikan UMI telah menghasilkan beberapa inovasi untuk mengangkat martabat OKU kita, golongan OKU istimewa OKU kita ni bagi mendalami pengajian agama Islam kita, terutamanya Al-Quran. So mungkin Ustaz boleh kongsikan beberapa inovasi yang telah Ustaz dan tim UMI hasilkan. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya melihat dalam konteks ini, konteks pertamanya konteks amanah. Amanah maknanya kita sebagai seorang Islam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan sedikit ilmu pengetahuan lebih-lebih lagi dalam bidang agama ini, tugas kita adalah untuk bukan buat kerja Allah, kerana kerja Allah itu adalah memberi hidayah dan memberi kefahaman. Tetapi kita lupa bahawa tugas kita adalah buat kerja Rasulullah SAW. Apa kerja Rasulullah? Balighu anni walau ayah. Maknanya kita kena sampaikan. Faham tak faham itu lain cerita. Itu sebab dalam konteks kita mendidik anak-anak istimewa ini, kita kena dahulukan effort oriented, bukan result oriented. Kalau kita mulakan dengan result oriented, nanti kita akan stres. Tetapi kalau kita mulakan dengan effort oriented, maknanya contoh kita kata kita mengajar anak kita baca Al-Quran. Kita mengajar anak kita baca Al-Quran, anak kita autism contohnya, non-verbal, tak boleh bertutur dan sebagainya. Mungkin kita ajar anak-anak tipikal kita, mungkin ajar surah Al-Fatihah itu dalam 2-3 hari dia settle lah. Dia dah boleh lah baca surah Al-Fatihah. Mungkin dalam sebulan tu dia dah hafal lah surah Al-Fatihah paling lewat pun. Tapi untuk anak-anak kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketidakupayaan ini, mungkin proses dia nak mendapatkan menghafal surah Al-Fatihah itu mungkin makan tahun, mungkin makan bulan, mungkin makan tahun, dan mungkin 2-3 tahun. Tetapi kita kena melihat dari sudut agamanya. Kalau kita mengajar, contohnya kita mengajar anak kita tadi dalam sebulan dia boleh hafal surah Fatihah, anak tipikal kita. So pahala kita sebulan tadilah. Pahala kita yang kita dapat adalah sebulan. Tetapi kita mengajar anak OKU kita ini setahun, 2 tahun untuk dia menghafal surah Al-Fatihah, untuk dia membaca surah Al-Fatihah, maka pahala dia 2 tahun ataupun setahun.
selama mana kita ada usaha untuk kita mendedahkan, untuk kita mengajar, mendidik dia untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dalam konteks ini kita akan dapati bahawa nampak macam kita mengajar dia, tapi sebenarnya kita banyak belajar daripada dia. Kita banyak belajar daripada dia. Sebagai contoh, saya nak bawa balik hubung kait, sebab OKU ni kita sebut dia OKU ni, kalau dalam Islam ni dia akan masyarakat dia akan melihat kepada surah Abasa. Dan kita nak sebut bahawa walaupun dalam surah Abasa itu menceritakan tentang Abdullah ibn Maktum yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cacat penglihatannya, tetapi ini adalah indikator bagi saya di mana OKU penglihatan ini, kalau kita lihat dari sudut masyarakat komuniti OKU ini, mereka ini terkehadapan, terkehadapan. So apabila kita kata terkehadapan ini, mereka ini bertanggungjawab juga dalam komuniti-komuniti OKU ini, sama-sama OKU ini mereka pun bertanggungjawab untuk memimpin sahabat-sahabat mereka dalam kategori OKU juga. So apa yang saya nak tekankan di sini bahawa model yang ditunjukkan oleh junjungan Rasulullah SAW iaitu menjadi satu dasar bagi kita dalam kita nak menerokai pendekatan integrasi ilmu nakli dan akli. So model yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW setelah diriwayatkan oleh Sufyan al-Thawri menyatakan bahawa selepas peristiwa Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali Rasulullah SAW berjumpa dan melihat Abdullah ibn Maktum datang ke majlis Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan melemparkan redak dia, maknanya selendang dia, menghamparkan selendangnya sebagai alas tempat duduk Abdullah ibn Maktum dan mempersilakan, mengalu-alukan Abdullah untuk duduk di atas selendang Rasulullah SAW sambil menyatakan bahawa selamat datang wahai sahabatku yang keranamu aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Kita ni kalau kita pun ditegur oleh bos kita lah, contoh ni kan, kita mungkin makan masa jugalah untuk kita menerima, ataupun lebih-lebih lagi benda tu benda yang mungkin pada kita bukan salah kita kan. Tapi Nabi SAW nak menunjukkan contoh Rasulullah SAW ni, apabila Abdullah bin Maktum datang, Rasulullah mengalu-alukan kedatangan, lalu baginda menyebut, adakah tuan mempunyai sebarang hajat? Ini yang saya nak sebut tentang ini model yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya apabila kita nak mendepani komuniti OKU ni, jangan lupa kita kena tanya dulu hajat dia apa. Jangan kita, kita ada inovasi ni, nak buat itu, nak buat penyelidikan ni, tapi kita lupa dengan komuniti OKU. Ataupun kita buat dah mula-mula kita panggil dah komuniti OKU ni, kita buat okey sekarang ni apa isu dia dan sebagainya. Kemudian kita dah tahu isu, kita buat sendiri je. Kita lupa nak balik jumpa dia balik semula untuk tanya betul tak ni yang kami buat ni sesuai tak dengan komuniti OKU ni dan sebagainya. So maknanya dalam konteks ini, inilah inklusif yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya jangan tinggalkan komuniti OKU, sama ada sebelum, semasa ataupun selepas apa yang kita jalankan dalam konteks kita sebut tentang penyelidikan dan inovasi. So ini adalah merupakan satu bagi saya turning point dalam pusat penyelidikan Ibn Maktum, di mana kita fokus utama kita adalah menyantuni komuniti OKU penglihatan, pendengaran dan pembelajaran. Itu asas lah. Sebab kita lihat ketiga-tiga komuniti ini yang memerlukan bantuan yang lebih berbanding daripada komuniti OKU cacat fizikal dan sebagainya. So dalam konteks ini kita melihat inovasi-inovasi yang kita bangunkan, memang kita jalankan dalam proses untuk kita melahirkan, menghasilkan satu inovasi-inovasi itu, memang kita membawa komuniti OKU itu bersama dengan kita. So alhamdulillah, kita baru-baru ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjaya menghasilkan satu aplikasi pertama seumpamanya bagi membantu komuniti OKU
pendengaran untuk dia belajar proses belajar Al-Quran. Sebab dalam konteks pembangunan aplikasi Quran isyarat kita ini, kita bukan sekadar bangunkan dia punya software, teknologi dan sebagainya, kita bangunkan dia punya modul-modul dia juga. Sebab kita nak bagi tahu kepada komuniti OKU pendengaran, mereka perlu melalui fasa-fasa pembelajaran Al-Quran itu. Sebab dalam Al-Quran ini dia ada paling tidak dalam surah Al-Qiyamah ada 4 fasa pembelajaran Al-Quran. Pertama dia mengenal, menghafal, keduanya ketika dia membaca, dan keempat dia memahami isi kandungan Al-Quran. So dalam konteks OKU pendengaran sekarang ini, kebanyakan mereka ini banyak memfokuskan, dia kata saya baca Al-Quran menggunakan bahasa isyarat Malaysia. So kita menyatakan bahawa itu bukan membaca. Itu proses yang paling tinggi sekali, iaitu proses memahami. Sebab dalam proses Al-Quran tadi disebut tadi, dia ada mengenal, dia ada menghafal, dia ada membaca dan ada memahami. So proses takkan OKU pendengaran ini dia hanya dapat proses yang hujung saja, kan? Proses dia memahami itu pun dari sudut memahami pun dia kata dia baca, sebenarnya bukan baca. Proses itu adalah proses dia memahami isi kandungan Al-Quran. So mana lagi 3 proses yang mereka tidak lalui. So dengan aplikasi ini kita memberi suntikan kefahaman semula kepada komuniti OKU ini. Mereka ini perlu melalui proses-proses mengenal fizikal Al-Quran, proses bagaimana nak menghafaz Al-Quran, mengikut kekuatan dan kelainan upaya mereka, dan juga membaca Al-Quran itu sehingga kita alhamdulillah kita dapat menemukan yang inilah kita sebut sebagai integrasi ilmu nakli dan akli, menemukan satu definisi baru dalam memaknai tilawah Al-Quran bagi komuniti OKU pendengaran. Maknanya tilawah Al-Quran bagi komuniti OKU pendengaran ini boleh dirujuk sebagai kaedah membaca Al-Quran dengan cara mengisyaratkan. Maksudnya kita boleh dirujuk sebagai membaca Al-Quran tanpa suara, dengan cara mengisyaratkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran tersebut berbantukan isyarat kod tangan Al-Quran yang mewakili setiap huruf. So maknanya komuniti OKU pendengaran ini mereka boleh membaca Al-Quran dengan cara unik, cara mereka sendiri. Kalau kita membaca Al-Quran by kalimah, tetapi mereka ini membaca Al-Quran dengan huruf by huruf sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW, la aqulu alif lam min harf, alif harf, lam harf, mim harf. Nabi SAW menceritakan tentang ganjaran orang yang membaca Al-Quran ini bukan satu kalimah itu yang dikira oleh Allah SWT, tetapi Allah kata, Rasulullah SAW kata alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maknanya satu huruf itu dikira oleh Allah SWT. Dan komuniti OKU pendengaran itu juga membaca Al-Quran itu based on satu huruf. Begitu juga dengan komuniti OKU penglihatan. OKU penglihatan ini dia bukan sahaja dia menyentuh satu huruf, tapi dia akan sentuh ba, lepas tu kasrah, lepas tu sin, sukun, mim, kasrah. Dia bukan sekadar huruf saja tetapi baris juga disentuh, menunjukkan bahawa inilah keunikan kaedah cara baca apabila kita menggali balik semula apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hamparkan kita di dalam kita punya sumber utama kita Al-Quran dan Sunnah. Yang keduanya alhamdulillah insya-Allah esok kita ada satu lagi pelancaran majlis pelancaran mushaf Al-Quran Braille Malaysia. Dan ini juga kita di Pusat Penyelidikan Ibn Maktum kita membantu JAKIM dan kita membantu juga Kementerian Dalam Negeri KDN bahagian pencetakan Al-Quran, di mana pertamanya kita bantu dari sudut membangunkan garis panduan penulisan mushaf Al-Quran Braille Malaysia. Dan keduanya kita bantu juga dari sudut penyalinan Al-Quran Braille itu yang lebih dekat dengan kaedah penulisan Al-Quran sebagaimana kita baca Al-Quran secara rasam Osmani, penulisan Al-Quran rasam Osmani. Dan ketiganya kita juga dilantik sebagai ahli lajnah
tashih Al-Quran Braille peringkat kebangsaan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkan dengan adanya wujudnya versi Al-Quran Braille Mushaf Malaysia ini akan dapat membantu komuniti OKU penglihatan juga untuk mereka ini lebih membaca Al-Quran itu dan dapat mengenali rasam, huruf-huruf dan mengenali dhab, baris-baris, tanda waqaf dan sebagainya itu dengan lebih efektif lagi. Dan begitu juga kita juga bekerjasama juga dengan Fakulti Sains dan Teknologi dalam membangunkan satu model yang kita namakan sebagai bagaimana menggunakan teknik 3D printing. Kita bangunkan satu model patung solat membantu komuniti OKU penglihatan, sebab sebelum ini mereka ini solat modelnya adalah guru. Persoalannya adalah berapa ramai, contoh guru tu solat sedang rukuk, maka budak-budak penglihatan yang akan sentuh guru tersebut, oh ini rukuk, ini sujud, ini macam-macam lah pergerakan-pergerakan dalam solat tersebut. Persoalannya, berapa ramai guru-guru kita yang sanggup diraba oleh murid-murid penglihatan. Ini yang kita sebut tentang kan perlu kepada inovasi. Maka kita hasilkan patung-patung solat itu menggunakan 3D printing tu, maka pelajar-pelajar ataupun murid-murid berkeperluan khas pendidik OKU penglihatan ini, mereka dapat menyentuh patung-patung tersebut, mana ini dalam keadaan dia qiyam, ini keadaan rukuk dan sebagainya dengan lebih berkesan lagi. Begitu juga dengan komuniti ataupun murid berkeperluan khas pembelajaran. Kita bekerjasama juga dengan Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni di UMI ni ada dua kekuatan kita. Kekuatan pertamanya, kita ada kolaborasi dengan NGO OKU. Keduanya, kekuatan kita ada sekretariat sahabat Faqih USIM, iaitu sukarelawan, kelab sukarelawan mahasiswa USIM. So kedua-dua ini memainkan peranan penting dalam membantu Pusat Pendidikan Ibnu Maktum untuk bergerak dalam memanfaatkan kepakaran yang ada dalam konteks kita nak membantu OKU ini diberi ruang dan peluang untuk mendapatkan agama. So begitu juga dengan kolaborasi kita dengan Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa, Yayasan Faqih, dan kita alhamdulillah kita ada beberapa modul-modul yang kita bangunkan bersama dengan Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa untuk memberi ruang dan peluang anak-anak autism, Down syndrome, cerebral palsy, lembam untuk mereka membaca Al-Quran dengan kaedah-kaedah yang unik dengan cara untuk meraihkan kekuatan dan kelainan upaya belajar mereka. Wallahu ta'ala, itu mungkin sekadar perkongsian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah atas perkongsian tadi ya. Pelbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh kumpulan UMI, dan kita di ISI dan USIM juga mengucapkan semoga berjayalah semuanya dan dimudahkan segala urusan bagi pihak UMI, insyaAllah. Dan kita sebenarnya dah masuk pukul 4. Okay. So saya rasa kita boleh ada beberapa komen di sini. Cuma mungkin sebab disebabkan masa mencemburui kita, jadinya saya akan baca satu komen saja. Okay. Daripada Hafiz Efi daripada Facebook. Dari komen-komen yang saya baca, saya nak bertanya, bolehkah orang-orang yang dilahirkan normal tapi disebabkan oleh kecacatan yang berlaku, mereka menjadi tak normal? Soalnya, bolehkah mereka menjadi normal semula? Terima kasih. Saya ajukan soalan ni kepada kedua pakar mata dan pakar telinga kita lah untuk sama-sama bagi pandangan. Dr. Azira, kalau boleh. Okey. So bagi menjawab soalan tersebut, maknanya dia bertanya selepas mengalami kemalangan, dia mengalami kecacatan. So dari segi ENT, maknanya dia nose and throat, pendengaran
bergantung kepada apa penyebab dia. Maksud saya kecederaan dia bagaimana. Kalaulah kecederaan dia hanya setakat masalah gegendang, mungkin dia boleh diberi rawatan yang selanjutnya lah. Tetapi kalaulah masalah dia berkaitan dengan saraf seperti yang saya bagi tahu di awal perbincangan, kalaulah pendengaran tu dah tahap dia katalah affected to severe profound, pendengaran tu memang tak akan balik semula kepada asal seperti normal, tetapi kita boleh memberi alat pendengaran ataupun device untuk amplifykan pendengaran dia supaya dia boleh mendengar mungkin close to the normal hearing. Mungkin taklah senormal orang yang normal asalnya, mungkin very close to the hearing. Jadi bergantung kepada mungkin juga dia nak tanya kalaulah pendengaran ni membuatkan dia bisu, adakah dia boleh balik bercakap seperti biasa. Back again to yang saya cakap sebelum ni, adakah pendengaran dia affected sebelum dia belajar bercakap ataupun hearing dia affected selepas dia belajar bercakap. Kalaulah dia dah develop speech, maknanya insya-Allah dia boleh bercakap seperti biasa. Tetapi kalau kecederaan ni berlaku sebelum dia develop speech, maknanya sebelum ni dia dah memang tak dapat bercakap. Dia bercakap dengan sign language. Jadi walaupun dia back to pakai dengan alat untuk mendengar, untuk membantu dia mendengar, tetapi speech dia tak akan develop seperti biasa. Itu dari bahagian ENT, kecacatan pendengaran. Okey, terima kasih Dr. Azira. Bagaimana Dr. Najmi? Assalamualaikum. Okay, so kalau mata pun lebih kurang sama macam ENT dah. So dia bergantung kepada apa kecelakaan itu. Kecelakaan tadi boleh jadi penyakit, boleh jadi kemalangan. So baik penyakit maupun kemalangan, andai kata dia melibatkan gangguan pada struktur mata, mana-mana struktur mata yang boleh menjejaskan penglihatan, dan biasanya mereka ni perlu dirawat dahulu. So kita akan rawat lah, kita jumpa doktor, buat macam-macam apa yang perlu. Kalau doktor ni tak boleh, kita rujuk kepada pakar yang boleh lagi. Akhir sekali matlamat dia ialah cuba sedaya upaya untuk kembalikan balik fungsi dan penglihatan. Tapi memang ada sebahagian daripada pesakit ni kalau atas apa-apa reason lah, baik kemalangan ataupun penyakit, memang tak dapat juga untuk kembali penglihatan dia. Mungkin baik sikit ataupun mungkin penglihatan dia sama atau mungkin tak nampak langsung. Memang ada. Dan pesakit-pesakit macam ni akhir sekali dia mungkin akan mengalami hilang upaya kekal dari segi penglihatan. Dan mereka-mereka ni ada setengah-setengahnya kalau kita boleh bantu dengan cermin mata. Kalau dia menghadapi kesukaran untuk membaca, sebagai contoh kita pakai kanta pembesar kan, mungkin ada beberapa lagi benda yang boleh membantu, tapi akhir sekali assessment tu akan bergantung juga kepada kriteria OKU tadi tu lah, sama ada dia layak atau tidak untuk didaftarkan sebagai OKU sekiranya ia kekal. Okey, terima kasih Dr. Najmi. Okay, so saya rasa kita dah sampai ke penghujung diskusi Sains Islam kita bersama para panel kita. Jadi sebelum saya membuat simpulan yang terakhir, saya just nak jemputlah semua para panel kita, mungkin berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, apakah nasihat ataupun kata-kata terakhirlah kepada para panel kita mengenai bagaimana kita sebagai masyarakat umum, apakah ada apa-apa perkara ataupun benda yang kita sebagai masyarakat boleh buat atau boleh bantu bagi mencakna ataupun mencakna mengenai kehidupan masyarakat OKU ini. Mungkin siapa nak start, Ustaz ataupun siapa nak start dulu? Mungkin Ustaz ke nak start dulu ke ataupun? Okey, baik. Alhamdulillah. Sedikit kesimpulan yang boleh kita ambil pengajaran dalam konteks kita mendepani komuniti OKU ini dan menawarkan solusi based on integrasi ilmu nakli dan akli ini. Kita melihat dalam konteks ilmu ini dia
dia seni, dan seni itu dia akan berkembang. Dan cantiknya ilmu ini kalau kita lihat dari sudut asasnya, dia adalah berkembang based on kalau kita gali. So kalau kita gali itu tempat dia betul, kita gali dia, insyaAllah dia akan keluar lah. Kalau kita nak air yang bersih dan sebagainya. Kalau kita nak dapat tanaman yang baik dan sebagainya. So dalam konteks kita menepani komuniti OKU ini, saya nak berpesan pada diri saya, tuan-tuan, puan yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengambil aspirasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ummi. Dan kita faham tu dari sudut sejarahnya. Ummi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni la yaktub wa la yaqra. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Tetapi dalam masa yang sama Al-Quran tetap turun pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran tetap turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ummi. So dalam konteks ini kita nak memikir balik, nak mendalami balik, mengisafi balik bahawa ini ada satu tanda ataupun isyarat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita bahawa punca, kalau kita sebut tentang kecacatan tu bukanlah sebenarnya punca kepada ketidakupayaan ataupun halangan bagi komuniti OKU tersebut, tetapi sebenarnya punca kepada halangan, barrier itu adalah persepsi. Our perception dan juga persekitaran yang mengekang komuniti OKU itu untuk mendapatkan akses dan hak untuk mereka itu, khususnya dalam konteks beragama. So dalam konteks isyarat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maknanya Nabi SAW itu diutuskan dalam keadaan ummi. So isyarat dia adalah raikan kelainan. So kelainan itu yang kita raikan. Dalam konteks kita mendepani komuniti OKU itu, kita kena lihat dari sudut kekuatan dan kelainan upaya belajar mereka. So apabila kita lihat dari sudut itu, maka insya-Allah segala isu halangan dan sebagainya dapat kita atasi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas question tadi. Okey, apa kata daripada panel kita Dr. Azirah dan juga Dr. Najmi untuk kata-kata ataupun nasihat terakhir, what can we do to help them? Okey, sebagai nasihat dari saya, jika ada apa-apa masalah yang melibatkan pendengaran, datanglah mendapat rawatan yang lebih awal, kerana lagi awal kita mendapat rawatan, of course respon dan prognosisnya lebih baik. So yang kita perlu ingat, tak semua orang yang ada masalah pendengaran tu adalah pekak dan bisu. Jadi hopefully dengan perbincangan hari ini memberi manfaat dan sedikit membuka minda kita semua bahawa masalah pendengaran ni dapat diatasi jika kita mendapat rawatan dengan segera. Terima kasih. Terima kasih Dr. Najmi. So pertamanya kita kena bersyukur banyak-banyak. Setelah dengar Dr. Khairi punya so-called tazkirah tadi, kita pun rasa sangat bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Nak pula macam kita memang tiap-tiap hari berhadapan dengan pesakit yang memang ada kurang upaya, mungkin bukan kekal tapi kurang upaya penglihatan. Setiap hari kita tengok pesakit-pesakit yang datang kan. So bagi mereka yang memang ada kurang upaya penglihatan ataupun dapatkan bantuan, dapatkan rawatan, tapi sedikit untuk menginsafi diri saya dan kawan-kawan yang dalam bidang yang sama juga, maksudnya kita mungkin kena lebih dari segi kita kena tekankan lebih sikit dari aspek rohani dan keagamaan kepada para pesakit kita juga, sebab kadang-kadang kita terlalu sibuk melihat mereka dan hanya nampak daripada aspek perubatan semata-mata tanpa kita mengambil cakna aspek kerohanian dan agama yang mereka perlu dan mungkin mereka tak tahu nak ke mana kan. So sedikit sebanyak kita pun dapat maklumat hari ni, kita boleh kongsi. Dan akhir sekali untuk diri sendiri yang celik, untuk orang-orang yang celik macam saya ni, kita kena reflect balik lah dan pastikan kita tidak buta walaupun melihat. Maksud kita tidak buta dari aspek rohani dan keagamaan, insyaAllah. Terima kasih Dr. Najmi atas pandangan tersebut. Okay. So Alhamdulillah
kita telah sampai ke penghujung. Okay, daripada apa yang dapat saya simpulkan pada petang ini, diskusi kita, InsyaAllah semoga apa yang telah dibincangkan memperoleh keberkatan daripada Allah SWT dan berguna kepada semua yang mendengar pada hari ini. Diucapkan banyak-banyak terima kasih. Okay, jadi apa yang dapat saya simpulkan adalah sesungguhnya Al-Quran tu sememangnya panduan yang sempurna untuk kita semua, insyaAllah, dan untuk masyarakat OKU pula ataupun golongan istimewa ini, kita sebagai masyarakat umum seharusnya mengambil cakna akan kehadiran mereka dan tidak menidakkan hak mereka untuk menimba ilmu, apatah lagi untuk menimba ilmu agama Islam ini sebagaimana yang telah diperkatakan oleh Ustaz Nur Khairi tadi. Okay. Jadi sama-samalah kita membantu mereka dalam apa jua cara yang kita boleh bantu, okay, supaya mereka ini boleh menjalani kehidupan yang sebagaimana yang sepatutnya sebagaimana manusia lain di bumi, muka bumi Allah yang bertuah ini, insya-Allah. Okay, so dengan itu terima kasih lagi sekali kepada para panel kita, Dr. Nur Azira, Dr. Muhammad Najmi dan juga Ustaz Nur Khairi, okay, atas perkongsian dan juga pandangan para panel semua untuk tajuk diskusi kita pada hari ini. Dan juga kita ada da'i pekat kita iaitu Cik Amna Kamarudin. Terima kasih diucapkan, okay, bersama-sama kita pada petang ini. Okay, dan dengan itu saya Dr. Nurul Roslan daripada ISI USIM mengucapkan terima kasih dan juga selamat berbuka kepada semua pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. أضفيت على الحسن